أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, kita sambung kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi dalam kitab yang kelima, iaitulah zikir pagi, zikir dan doa bagi hal-hal yang tertentu. Zikir dan doa untuk waktu atau keadaan yang tertentu. Termasuk dalam bab yang ketujuh dalam kitab zikir dan doa bagi hal yang tertentu, bab zikir ketika takut kepada penguasa. Waktu kita takut kepada pihak berkuasa untuk melakukan sesuatu, ada zikir yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ibn Sunni, Ibn Umar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khifta sultanan aw ghayrahu, faqul la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati Subhanallahi rabbis samawati as-sab'i wa rabbil 'arshil 'azim, la ilaha illa anta 'azza jaruk wa jalla thana'uk." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibn Umar, Nabi bersabda, apabila kamu takut kepada sultan atau ghairahu, atau yang selain daripadanya, pihak berkuasa, polis ke apa, takut kena saman. Contohnya bawa kerja, tengok Roblox, takut kena saman, contohnya lah. Faqul, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah olehmu la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati as-sab'i wa rabbil 'arshil 'azim, la ilaha illa anta 'azza jaruk wa jalla thana'uk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu takut kepada pihak berkuasa, maka bacalah la ilaha illallahul halimul karim, tiada Tuhan melainkan Allah, Dia maha lembut lagi maha mulia. Subhanallahi rabbis samawati as-sab'i, maha suci Allah, Dialah Tuhan langit yang tujuh. Wa rabbil 'arshil 'azim, Dialah Tuhan yang memiliki arasy yang maha besar. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, azza jaruk, maha kuat pertolonganmu, wa jalla thana'uk, maha mulia pujian. Ini antara doa yang boleh kita bacakan. Bab yang ke-8, zikir ketika melihat musuh. Waktu kita tengok musuh, orang yang kita takut ataupun orang yang akan kita berhadapan dengannya. Dalam kitab Ibn Sunni, Anas radhiyallahu taala anhu berkata, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan dan bertemu dengan musuh. Aku mendengar baginda membaca, ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Nabi pernah, kata Anas, aku dengar waktu dalam satu peperangan Nabi berdoa dengan doa ini, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ya malika yaumiddin, wahai Tuhan yang memiliki hari pembalasan, iyyaka a'bud, hanya padamu aku menyembah, wa iyyaka asta'in, dan hanya padamu aku memohon pertolongan. Ini simple doa ni, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, doa yang mudah untuk kita hafal. Aku melihat banyak musuh yang jatuh tersungkur, dipukul oleh malaikat daripada arah hadapan dan belakang. Kata Anas, saat itu juga aku tengok tiba-tiba musuh jatuh bergelimpangan, seolah-olah dia dipukul daripada depan dan belakang. Maknanya para malaikat datang tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan juga mengucapkan zikir yang telah dijelaskan dalam bab sebelum ini, iaitu yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, iaitu dalam bab yang keempat. Bab yang ke-9, zikir ketika melihat syaitan atau takut kepadanya. Zikir waktu kita tengok hantu, lembaga dan sebagainya, syaitan, jin, manusia dan sebagainya. Syaitan ni daripada golongan jin dan manusia. Syaitan ni orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah. Kadang-kadang bayang yang menakutkan kita, ia adalah bayangan daripada jin yang jahat, yang ingin menakutkan manusia. Hari ini dalam 2-3 hari kita baca dalam Facebook ni, banyak gangguan dekat LPT 2 dan sebagainya. Tuan-tuan, benda ni benda wujud, tak mustahil. Dan gangguan ni daripada jin. Pengalaman berlaku kepada keluarga saya pun ada.
kepada IPA. Berhenti tempat-tempat yang tertentu. Kita kena berjaga, tuan-tuan, kita kena ada pendinding bacaan. Khasnya tempat-tempat yang baru dibuka, kan? Tempat ni dulu kan hutan, kemudian dia baru dibuka. Sebelum dia dah jadi kebiasaan kepada tempat kita, dia adalah kebiasaan tempat makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain, kan? Contohnya yang menakut. Maknanya bila kita tengok sesuatu yang menakutkan, ada doa yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya benda ni, tuan-tuan, ini pengalaman ni nak share pada tuan-tuan lah, supaya nanti kita berjaga-jagalah. Benda ni ipar saya lah, abang saya punya wife berhenti di satu RNR Ajin nama LPP2 lah, kan? Waktu itu raya ketiga kami nak pergi ke Kelantan, dan saya tunggu di rumah mertua saya dekat Kuala Berang. Waktu betul-betul maghrib, abang ipar saya berhenti dekat RNR Ajin. Dia berhenti nak sembahyang. Waktu itu memang waktu maghrib. Dia keluar daripada kereta dan isteri dia pun keluar daripada kereta. Tiba-tiba isteri dia jatuh ke bawah, tak sedar. Waktu itu dia tak ada history sebelum ni, kan? Berhenti tempat tu. So tak jadi, bila berjadi macam tak jadi nak sembahyang kat situ, masukkan balik isteri yang dalam kereta, terus pergi jumpa saya dekat Kuala Berang. Alhamdulillah, hampir setengah jam juga baca-baca, sedar balik. Maknanya benda tu memang benda wujud, kan? Maknanya kita kena berhati-hati tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang baru dibuka. Benda-benda ini memang ada, khasnya daripada golongan jin yang ingin mengacau, syaitan dia panggil. Antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Dan jika engkau dihasut atau diganggu oleh sesuatu daripada gangguan syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bila kita tengok sesuatu yang menakutkan, bayangan dan sebagainya, pertama kita sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, wahai Muhammad, kami jadikan perasaan engkar dan hasad dengki orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai dinding yang tidak dapat dilihat, yang menyekat mereka daripada memahami bacaan. Surah Al-Isra ayat 45. Kan, antara perkara yang boleh kita buat juga ialah baca Quran. Kan, antaranya ialah ta'awuz, kemudian membaca Al-Quran. Antara dalam Quran ni ada ayat-ayat yang tertentu yang Allah Ta'ala jadikan dia dan diajar oleh baginda Nabi, ayat-ayat yang dibaca tatkala kita berada dalam suasana yang seperti ini. Yang boleh kita baca antaranya ialah manzil. Itu adalah sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang dihimpun, diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim, Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Kemudian kami mendengar baginda berkata, aku berlindung kepada Allah Ta'ala daripada-Mu. Tengah Nabi duduk sembahyang. Lalu baginda berkata sekali lagi, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Sebanyak 3 kali. Al-anuka bilaknatillah. Nabi Yusuf gitu 3 kali. Kemudian baginda menghulurkan tangannya seolah-olah ingin mencapai sesuatu. Nabi hulur tangan tengah sembahyang tu. Selepas selesai salat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau berkata dalam salat satu perkataan yang tidak pernah kami dengar sebelumnya, dan kami lihat engkau menghulurkan mencapai tanganmu akan sesuatu. Lalu baginda menjawab, inna aduwallahi iblis jaa bi shihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi faqultu a'udzu billahi minka 3 marrat thumma qultu al'anuka bi la'natillahi tamma fastakhara 3 marrat ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. Kata Nabi sebut, sesungguhnya musuh Allah Ta'ala Iblis datang dengan ada satu obor api. Obor api, dia nak
letakkan obor api di depan wajahku, kata Nabi. Lalu aku mengatakan kepada Allah Ta'ala, a'udzubillahi minka, aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada gangguan. 3 kali. Thumma qultu al'anuka bila'natillah, aku laknat engkau dengan laknat Allah Ta'ala yang sempurna. Kemudian bila Nabi baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minka al'anuka bila'natillah, iblis mundur 3 langkah. Kemudian aku nak tangkap dia, kata Nabi. Aku nak tangkap dia. Demi Allah, kalaulah tak kerana doa Nabi Sulaiman, yang Nabi Sulaiman pernah doa pada Allah dalam Quran, ya Allah, engkau jangan beri kerajaan ni kepada orang yang lain selain daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Iblis berada di bawah pemerintahnya. Maknanya doa Nabi Sulaiman ke Allah Ta'ala mustahil. Kata Nabi, kalaulah tak kerana aku teringatkan doa Nabi Sulaiman itu, nescaya aku akan tangkap iblis ni dan akan aku ikat dia, dan dia akan dijadikan mainan oleh budak-budak yang berada di Madinah waktu itu. Maknanya Nabi SAW tu nak tangkap dah iblis. Tapi kalaulah tak kerana doa Nabi Sulaiman yang minta dengan Allah agar kerajaan memerintah jin ini hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman sahaja, kalau tak kerana itu, maka Nabi Allah Muhammad SAW nescaya akan tangkap iblis itu. Dalam hal ini juga dianjurkan membaca azan. Dalam Sahih Muslim, azan pun boleh. Dalam Sahih Muslim, Suhaib bin Abi Salih berkata, ayahku mengutuskan aku dan pembantu ke kabilah Bani Harithah. Tiba-tiba ada suatu suara yang memanggilnya daripada sebalik tembok. Pembantuku menoleh ke arah tembok itu dan memerhatikannya, namun tidak melihat sesiapa pun. Aku pun kemudian menceritakan hal itu kepada ayahku. Dia mengatakan, sekiranya daripada awal engkau sudah merasa bahawa akan bertemu dengan kejadian seperti itu, tentu aku tidak akan mengutusmu. Namun apabila engkau mendengar suara seperti itu, kumandangkanlah azan, kerana aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, inna syaitan idza nudiya bis-salati adbar. Kerana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan ini apabila dilaungkan azan, dia akan melarikan diri. Syaitan itu akan melarikan diri. Itu antara hadis-hadis yang menceritakan kepada kita doa-doa yang boleh kita baca tatkala kita berada dalam keadaan diganggu oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan syaitan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.